Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam ada orang UMNO kutuk Lokman Nur Adam. Dia kata Lokman ni asal PKR, lompat dari PKR masuk UMNO dan banyak buat rosak dalam UMNO dan sebagainya. Tapi dia tidak cerita latar belakang sebab apa Lokman tinggalkan PKR dan lompat masuk UMNO. Dia ada cerita. Jadi dengan bercakap begitu sahaja, memberi gambaran yang Lokman ni katak. Tapi that's not really the true story. Ada cerita panjang tentang sebab apa bukan saja Lokman tetapi 12 pemimpin Parti Keadilan ataupun pemuda keadilan tinggalkan PKR dan masuk UMNO. Ini bermula pada tahun 2002, iaitu 20 tahun dulu, November kalau tak salah. 20 tahun dulu, PKR semasa itu dipanggil PKN, Parti Keadilan Nasional, mengadakan mesyuarat agung di Sungai Petani. Dan saya terlibat. Jadi saya menyaksikan perkara ini oleh kerana saya seorang dari ahli jawatankuasa yang mengendalikan mesyuarat agung PKR tersebut. Pengerusi kita Johari Abdul semasa itu. Jadi Hanafi Aman, seorang dari pemimpin pemuda keadilan, telah ditugaskan untuk membentang usul. Dan semasa membentang usul, Hanafiah sentuh isu duit, di mana jutawan Melayu, jutawan Cina, jutawan India telah menderma berjuta-juta ringgit kepada parti, tapi duit tu tak turun ke bawah. Pemuda keadilan tak terima bantuan kewangan langsung dari atas. Dan Hanafi Aman memberi amaran, sekiranya perkara ini berterusan, sekiranya bantuan kewangan tidak diberi kepada pemuda keadilan, maka akan cetus krisis. Jadi masa tu memanglah pemimpin bukan saja pemuda keadilan, tapi orang macam Johari Abdul, Saifuddin Nasution, dia orang semua pokai. Dan mereka turun ke Kuala Lumpur dari Sungai Petani, dari Kota Baru. Dia orang naik bas marah, dan dia orang naik bas marah malam supaya dia boleh tidur dalam bas, tak perlu bazir duit sewa hotel dan sebagainya. Jadi mereka marahlah sebab mereka ni turun naik dengan bas, tidur dalam bas, dan dia tengok pucuk pimpinan parti, terutama sekali presiden ni, terbang merata dunia first class, duduk di hotel 5 star, dan kita di bawah ni tak terima bantuan langsung, dia kata. Wan Azizah jawab. Wan Azizah kata, mereka perlu bezakan di antara duit derma kepada keluarga dan duit derma kepada parti. Dan banyak yang berjuta-juta tu yang dia orang kata Wan Azizah terima, yang sebenar ialah derma untuk keluarga, bukan derma untuk parti. Jadi marahlah pemuda keadilan bila kata yang duit tu derma untuk keluarga dan bukan untuk parti. Dia kata apa salah kalau duit tu derma untuk keluarga. Wan Azizah ulur sikit bantuan kepada parti, terutama sekali pemuda keadilan yang kesemuanya unemployed, tidak bekerja, dan kerja dia full time berpolitik dan tidak ada sokongan kewangan langsung. Dan di atas tu dia kata sekejap-sekejap terbang sini, terbang situ, first class, duduk 5 star, mesyuarat merata dunia. So akhirnya selepas 2 tahun, dia orang maknanya masih tak puas hatilah sebab selepas dibangkit di Sungai Petani tahun 2002, tidak ada perubahan. Akhirnya mereka tahun 2004, sebelum pilihan raya 2004, mereka semua keluar dari parti. 12 orang, kita panggil semasa tu Dirty Dozen. Dirty Dozen ni termasuklah
Lokman, Hanafiaman, Zamil, Ibrahim, ramailah. Dan diorang ni keluar parti masuk UMNO. Dan orang yang tarik mereka keluar tu saya tahulah. Saya kenal lah personally. Dan mereka dijanji 10 juta. Tiap-tiap seorang yang keluar parti. Akhirnya mereka tak terimalah 10 juta. Mereka terima 2 juta seorang saja mengikut cerita. Dan sebab tu Ezam Makno, Ketua Pemuda Keadilan, tak keluar. Dia sepatut keluar sekali. Roslan Kasim keluar. Roslan Kasim tu Ketua Penerangan Parti. Dia bukan pemuda tapi Ketua Penerangan Parti. Dia pun keluar sekali dengan 12 orang. Jadi 13 kesemuanya. Dan apabila Ezam dapat tahu mereka tak terima 10 juta, hanya 2 juta, Ezam tak lompat lah. Ezam terus di dalam parti. Tetapi 3 tahun kemudian, tahun 2007, Ezam Makno juga keluar dari parti bersama beberapa lagi pemimpin. Bukan Ezam lah, beberapa pemimpin majlis tertinggi lah. Dan berapa mereka terima, akhirnya saya tak tahu, tapi lebih dari 2 juta lah. Kalau tidak, diorang tak keluar. Jadi isu dia yang sebenarnya, mereka tak puas hati kerana duit berjuta-juta turun ke parti, tapi tersekat ke atas, tak turun ke bawah. Terutama sekali Pemuda Keadilan. Jadi 2 bulan sebelum pilihan raya, mereka keluar beramai-ramai. Dan Roslan Kasim mengumum yang PKR akan kalah teruk di dalam PRU, iaitu pada bulan Mac tahun 2004. Dan betul, memang PKR kalah teruk. Dari 10 kerusi, mereka turun ke 1 kerusi, iaitu kerusi Parlimen Permatang Pau yang dipegang oleh Dr. Wan Azizah sendiri. Tapi itu pun, perkiraan undi yang pertama, Wan Azizah kalah. Bila perkiraan undi semula tu, baru Wan Azizah menang. Dan yang kalah tu Imam Masjid Negara. Dia resign sebagai Imam Masjid Negara dan dia bertanding pilihan raya 2004. Kerusi Parlimen Permatang Pau. Dan dia bawa tindakan ni ke mahkamah. Sebab dia kata perkiraan pertama dia menang. Imam Masjid Negara Firdaus ni dia menang. Kali kedua baru dia kalah. Dan dia tak puas hati sebab dia kata ada penipuan. Iaitu apabila pengiraan undi pertama dia menang, apabila recount, mereka sabotage kertas undi. Dan dia kata kertas undi ni kertas rosak, tak boleh dikira, maka Wan Azizah menang. Ini tuduhan dia lah. Dia bawa kes ni ke mahkamah. Tapi dia kalah. Wan Azizah kekal sebagai ahli parlimen. Jadi ada kontroversi lah di situ. Kalau tidak, 10 kerusi yang mereka menang tahun 99 kalah. Termasuk kerusi Wan Azizah pada tahun 2004. Dan ini kerana sabotage dari Pemuda Keadilan, termasuklah Roslan Kasim dan kemudian beberapa pemimpin PKR lagi yang keluar parti 2 bulan sebelum pilihan raya. Dia condemn habis-habis. Dia dedah penyelewengan duit, iaitu duit yang mereka terima, terutama sekali Wan Azizah, duit yang mereka terima berjumlah berjuta-juta yang dikebas oleh pemimpin, dan pemimpin tidak beri duit tu kepada parti atau membantu parti, terutama sekali Pemuda Keadilan. Jadi itulah cerita sebenar. Oleh kerana saya terlibat, saya ada di situ semasa Hanafiaman bentang usul mengutuk pucuk pimpinan parti, terutama sekali Wan Azizah, tentang berjuta-juta ringgit mereka terima dan mereka simpan. Akhirnya, oleh kerana mereka tak puas hati, tidak terima bantuan, dan atas janji mereka akan terima 10 juta seorang, dia ada broker tu yang negotiate bagi pihak 12 orang. Dia janji 10 juta,
dan mereka semua lompat, dan of course jadi kontroversi lah sebab akhirnya mereka terima 2 juta. Jadi mereka pun tertanya, adakah broker ni yang kebas, sebab tahulah budaya dia orang ni. Dapat 10 juta, dia turun 1 juta, 9 juta tu dia orang simpan. That's been the culture lah dari dulu. Orang UMNO semua tahulah ini budaya pucuk pimpinan terima parti, tapi pucuk pimpinan terima duit untuk parti, tapi parti tak keluar duit. Dan ini bukan saja berlaku dalam UMNO, dalam parti-parti pembangkang pun sama. Di mana PKR misalan, banyak, dan saya pun sendiri tahu sebab saya ada Dr. Rahim Gaus tu, seorang daripada Inner Circle Anwar. Saya telah tanya dia sekali. Saya kata, awak ni collect dari George Soros ni berjuta. Tapi duit tu di mana? Dia kata duit tu di Hong Kong. Jadi kata kalau George Soros bagi sampai berjuta-juta, duit tu simpan di Hong Kong. Jadi siapa yang terima duit tu? Sebab parti tak terima duit. Dia kata duit tu kita guna untuk nak cetak poster, untuk nak buat bendera masa pilihan raya. Jadi poster, bendera, dan banner dan sebagainya, banyak belanja dia kata. Jadi kita bayar dari Hong Kong. Tapi kalau duit bayar dari Hong Kong, duit dari George Soros, banyak mana terima dan banyak mana belanja, dan what happened to the balance? Tidak ada account, there's no account. Jadi 2-3 orang saja yang kontrol duit, Wan Azizah dan lagi 1-2 inner circle dia. Mereka saja yang tahu cerita sebenar. Dan inilah yang menjadi isu bagi Pemuda Keadilan, disebabkan 12 pemimpin Pemuda Keadilan keluar dari PKR, masuk ke UMNO, termasuk Lokman Nur Adam, dia pun boleh cerita. Dan Ezam Mat Noor kemudian pun keluar. Roslan Kasim, Ketua Penerangan pun keluar. Zarin Pulau Pinang sama, dia pun keluar. Ramai. Dan kalau kita tengok Ketua Perhubungan PKR, misalan Johor keluar, Sabah keluar, Sarawak keluar, Kelantan keluar, Terengganu keluar, semua. Boleh dikata cuma yang kekal hari ni tak keluar ya Johari Abdul. Kedah tu. Dia duduk sampai sekarang. Tapi Johari kaya lah sekarang banding dengan dulu. Dulu dia turun Alostar, naik bas marah, tidur dalam bas. Sekarang ni lain lah kan. So, that is a story, cerita benar. Cerita sebenar tentang peristiwa pergaduhan di antara Pemuda Keadilan dan Wan Azizah, dan juga beberapa pemimpin lain, Ketua Pemuda Ezam, Ketua Penerangan Roslan Kasim, bergaduh dengan Wan Azizah kerana isu duit. Dan inilah yang sebab sebenar Lokman tinggalkan parti. Bukan seorang, 12 orang, kesemuanya tinggalkan parti dan masuk UMNO. It's all because isu mereka rasa mereka ni ditipu. They have been cheated of the money, which berjuta-juta ni diterima dan disimpan oleh segelintir pemimpin di atas. That is the real story. Saya nak terang sikit yang orang UMNO semalam kutuk Lokman. It's not the full story lah. Setakat cerita Lokman ni keluar PKR, lompat masuk UMNO, full stop. No, it's not full stop. Long story. Dan yalah, Lokman can confirm benda ni berlaku. Dan isu Hanafi Aman membentang usul. Dan usul ni usul terbuka semasa ni mesyuarat agung. Dan 2-30 wartawan ada dalam dewan semasa itu. Tengok muka dia orang tu macam terbeliak mata bila dengar benda ni. So it's reported already. You go and research lah. Straits Times, Star, 20 tahun dulu. Ujung tahun 2002. The story has been reported 20 years ago. Mungkin ramai orang semasa tu sekolah lagi, mana belum terlibat dalam politik, mereka tak tahu cerita ni. The story of how PKR dikalahkan dalam pilihan raya 2004 dan bagaimana Pemuda Keadilan lumpuh
apabila mass resignation and crossover from PKR to UMNO. Assalamualaikum. Salam sejahtera.